Salam sejahtera, anda menonton Agenda Awani. Sejak beberapa bulan lepas, malah sebenarnya sejak daripada pengumuman negara akan bergerak ataupun menuju ke fasa endemik, kami telah pun membawakan diskusi dan juga perbincangan mengenai melihat kepada impak dan kesannya proses pemulihan ekonomi bukan sahaja di Malaysia, di peringkat global ini, dan impaknya terhadap rakyat secara keseluruhannya. Ini apatah lagi pada ketika ini dunia berdepan dengan cabaran ketidaktentuan, termasuklah impak daripada krisis geopolitik dan juga ditambah pula dengan gangguan bekalan rantaian gangguan bekalan di peringkat global. Saya ingin merujuk pada beberapa fakta, iaitu yang pertamanya melihat kepada laporan Jabatan Perangkaan Malaysia, iaitu yang mana merekodkan negara pada bulan Mei yang lalu telah pun merekodkan kadar inflasi melonjak kepada 5.2% tertinggi sejak 2011, manakala Gubernur Negara merekodkan kadar inflasi secara keseluruhannya iaitu pada kadar 2.8%. Ini dimaklumkan masih lagi belum ataupun dalam keadaan belum lagi merisaukan. Baru-baru ini juga Perdana Menteri berikrar untuk tidak hanya berpeluk tubuh, malah akan bersegera untuk menangani kenaikan kos sara hidup yang semakin menekan pada ketika ini. Jadi daripada angka-angka yang saya sebutkan pada awal tadi, apa makna dan juga kesannya terhadap ekonomi poket rakyat. Jadi untuk waktu ini, kalau boleh saya nak bersama dengan Encik Muhammad Azmi Abdul Hamid. Encik Muhammad Azmi adalah pengerusi Majlis Penasihat Pengguna Negara atau lebih dikenali sebagai Cikgu Azmi. Assalamualaikum Cikgu Azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Azmi, kalau kita melihat kepada dua angka yang saya sebutkan pada awal tadi, inflasi makanan melonjak kepada 5.2%, tetapi kalau diikutkan secara keseluruhannya, inflasi secara keseluruhannya masih lagi belum merisaukan, iaitu hanya pada kadar 2.8% dibandingkan dengan negara-negara luar. Kadar inflasi negara pada ketika ini masih lagi belum merisaukan, tetapi secara realitinya sifir pengguna ataupun congak-congak daripada orang ramai, mereka hanya mengatakan perbandingan kalaulah RM50 pada beberapa ketika dahulu boleh membeli ataupun penuh bakul makanan, malah RM50 itu juga boleh disifatkan dapat menghidangkan beberapa kali hidangan atas pinggan untuk hidangan makanan. Mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan realiti dan juga senario semasa, bagaimana keadaan terkini apabila kita bercakap tentang kelompok teramai masyarakat ataupun pengguna ini berdepan dengan cabaran kos sara hidup yang tinggi dan juga inflasi yang cukup menekan pada ketika ini, Cikgu Azmi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang ini kita melihat dua angka yang disebut oleh saudara tadi, iaitu angka inflasi makanan mengikut Jabatan Perangkaan dan juga angka inflasi menyeluruh oleh Bank Negara. Kalau di peringkat inflasi yang disebut oleh Bank Negara itu dikatakan tidak merisaukan, tetapi mentafsir maksud inflasi negara ini juga harus berhati-hati, sebab kalau angka kecil kita rasa tidak ada apa-apa, tetapi lebih tepat kita melihat kepada angka inflasi sektor-sektor, dan sektor yang paling utama yang diresahi oleh pengguna ialah makanan, sebab dia sudah melonjak 5.2% yang tertinggi sejak 2011. Dan oleh kerana dia memberi kesan kepada pengguna bawahan B40, M40 dan sebagainya, maka kita tak boleh pandang kecil lah. Maknanya keresahan dan rumutan itu memang real, memang berlaku sungguh-sungguh. 93 item barangan makanan yang dipantau semuanya naik. Bermakna kesannya itu sangat dirasai oleh mereka yang di bawah. Jadi saya punya pandangan serius, hal ini serius dan perlu diberikan perhatian bahawa keadaan mungkin akan bertambah lagi dalam masa yang terdekat. Cikgu, mungkin pada waktu ini boleh diberi sedikit pandangan apabila kita bercakap tentang keadaan dan juga realiti semasa, dan seperti apa yang dikongsikan oleh cikgu sebentar tadi, kalau ikutkan yang diberi tumpuan pada ketika ini ialah melihat kepada inflasi makanan itu sahaja. Tetapi kalau secara keseluruhannya masih lagi keadaan tidak lagi membimbangkan. Tetapi kalau boleh beri sedikit pandangan, kalau kita bercakap tentang kos sara hidup dan juga inflasi, perkara mana yang perlu diberi keutamaan oleh kerajaan pada waktu ini? Ya, pertama harus kita faham apa itu yang dipanggil inflasi, apa itu yang dipanggil kos sara hidup. Inflasi ialah suatu raga atau satu bakul yang kita masukkan barangan
perkhidmatan dan bagaimana harga itu meningkat daripada keseluruhan itu tak kira pendapatan rendah atau tinggi. Manakala kos sara hidup ialah diukur dari segi pendapatan yang dipunyai, dimiliki oleh seseorang dan juga harga yang ada dalam pasaran. Dan dalam hal ini kos sara hidup itulah yang diukur apabila pendapatan mengurang, kemudian harga melonjak naik. Jadi dengan itu kalau kita tanya yang mana lebih dahulu, kedua-duanya berat, kedua-duanya perlu diberi perhatian kerana dia saling mencerminkan. Kos sara hidup mencerminkan inflasi, inflasi juga menentukan kos sara hidup. Jadi kalau ditanya mana yang perlu kita utamakan, saya fikir yang dirasai sungguh oleh rakyat sekarang adalah kos sara hidup. Itu yang dia belanja tiap-tiap hari, yang tadi saudara sebut RM50 minggu ini tidak sama RM50 bulan yang lepas. Jadi itu dirasai sungguh. Saya kira kos sara hidup itu sangat perlu diberikan keutamaan. Cikgu, sebelum saya nak terus untuk melihat kepada impak kepada kuasa ataupun kos sara hidup terhadap kuasa beli pengguna ini, mungkin boleh beri sedikit pandangan apabila kita bercakap tentang kos sara hidup yang tinggi dan juga inflasi yang melambung ataupun melonjak naik selepas beberapa ketika pasca pandemik pada waktu ini, sebenarnya kalau diikutkan pakar-pakar ekonomi telah pun memberi amaran akan ada berlakunya situasi apa yang kita alami pada waktu ini. Tetapi mungkin boleh beri sedikit pandangan cikgu melihat kepada setelah beberapa bulan ataupun sudah hampir kita telah pun melalui satu proses ataupun satu ketika yang cukup mencabar ketika pandemik COVID-19, adakah sebenarnya kita tidak melakukan persiapan awal berdepan dengan berlakunya cabaran gangguan rantai yang bekalan ataupun kita tidak belajar daripada pengalaman masa lalu, Cikgu Azmi? Ya, kalau kita lihat jatuhkuasa kos sara hidup ditubuhkan pada Februari 2018. Kemudian yang sekarang ni jihad menentang inflasi ialah dalam seminggu ini telah diumumkan. Sudah tentu daripada kos sara hidup yang 2018, sebelum ini tidak pernah kita dengar pun jatuhkuasa kos sara hidup, tetapi terutama ketika pandemik berlaku, maka keadaan itu sangat-sangat dirasai. Sebelum pandemik 2018 itu pun sudah ada kelihatan kesan-kesan itu. Jadi kalau kita tengok 10 tahun yang sebelumnya contohnya, sudah ada dah suara-suara yang mengatakan ada perkara tertentu sudah tengok mendadak naik. Ada yang kaitan dengan bekalan, ada yang berkaitan dengan pendapatan. Tetapi tidak dilihat secara khusus. Lalu bila keadaan sudah agak rumit dan nampak semakin berat, baru kita menubuhkan jatuhkuasa itu. Bermakna kita ni lebih kepada reaktif, bukan proaktif. Maknanya yang ditanya tadi, apakah kita tidak ambil pengajaran? Saya kira yang bersifat reaktif tu yang jadi masalah. Apabila keadaan sudah semakin rumit, keadaan semakin agak parah apabila apa yang berlaku di peringkat global tiba-tiba memberi kesan kepada kita di luar jangka. Sekarang kita agak kelang kabut sebab nak membetulkan semua ini bukan senang, terutama kita baru pasca pandemik, keadaan tidak cukup pulih. Jadi saya kira ada masalah kita tidak merujuk apa yang telah berlaku dulu, supaya kali ini kita tidak harus lagi bersifat reaktif, kita mesti proaktif. Jadi saya kira jatuhkuasa yang ditubuh yang mutakhir ini menentang inflasi nampak macam proaktif, tetapi juga nampak agak terlambat juga sebab inflasi itu yang daripada global akan menurun kepada kita dan sudah pun diumum bahawa kita tidak dapat mengelakkan diri bahawa ini bakal berlaku, dan sebab itu kita harus lebih proaktif mengambil kelemahan-kelemahan kita yang lalu dan kebergantungan kita kepada banyak bahan daripada luar negara. Cikgu, apa sebenarnya perkara yang kita terlepas pandang apabila kita bercakap impak selepas pada pasca pandemik, kita bercakap tentang cabaran global pada ketika ini berkaitan dengan gangguan rantai yang bekalan. Apa sebenarnya perkara yang kita terlepas pandang sehinggakan terjadinya berlakunya apa yang kita sebut tentang kos sara hidup yang tinggi dan juga inflasi makanan pada ketika ini yang cukup tinggi pada ketika ini, Cikgu? Saya ambil satu istilah saja yang kita terlepas pandang ialah kebergantungan. Kebergantungan kita setelah era globalisasi yang tidak dunia tanpa sempadan,
kita bergantung bukan saja bahan-bahan yang kita beli untuk cover asas, perkhidmatan juga ada yang kita sudah nampaknya diterobos oleh syarikat luar, kemudian kebergantungan kita kepada pekerja asing. Itu yang menyebabkan sekarang kita sudah jadi di persimpangan, ya, sebab dulu kita mengatakan membeli lebih murah daripada kita keluarkan sendiri. Kemudian kita kata mendapatkan tenaga luar itu nampak lebih mudah berbandingkan kita gambling tenaga buruh kita sendiri. Jadi kebergantungan itu bagi saya adalah faktor yang kita terlepas pandang dan tidak harus kita berlanjutan kebergantungan kita kepada pembelian daripada luar dan termasuk kita punya kesan pada nilai ringgit kita. Cikgu, pada waktu ini saya nak kembali balik pada apa yang disebutkan oleh cikgu berkaitan dengan kos sara hidup tinggi ini dilihat daripada pendapatan yang semakin mengecil. Saya nak sentuh apabila kita melihat kepada bagaimana kuasa beli dan kemampuan perbelanjaan oleh golongan yang perlu diberi perhatian sepatutnya, iaitu B40, apatah lagi dengan 93 barang item makanan pada ketika ini dilaporkan ada berlaku sedikit peningkatan. Malah bukan saja B40, malah ada laporan yang mana mengatakan ada beberapa kumpulan daripada M40 yang tergelincir masuk dalam kumpulan B40 juga, antara yang perlu diberi perhatian apabila kita bercakap tentang kos sara hidup yang tinggi dan juga inflasi yang tinggi ini. Bagaimana kita fahami tentang trend ataupun kuasa beli pengguna pada waktu ini, khususnya kita melihat kepada dua kelompok ini, cikgu? Ya, saya kira setelah dibuat beberapa kajian, ada 3 komponen yang sangat sensitif kepada dua kelompok ini, M40 dan B40. Pertama makanan, yang kedua ialah pengangkutan, dan yang ketiga ialah perumahan dan utility. Jadi 3 perkara ini sangat sensitif bila berlaku apa-apa perubahan, terutama bila kenaikan itu berlaku. Kita ambil B40 dan sebahagian juga sekarang ini terkena pada M40 ialah perbelanjaan lebih 37% atau 37% adalah kepada makanan. Jadi dia panggil disposable income ataupun pendapatan yang tersimpan oleh kelompok ini, 37%-nya berlaku kepada makanan, dan makanan ini setiap hari. Jadi kesan daripada peningkatan harga dan juga yang disebutnya inflasi pada sektor makanan, pada sektor pengangkutan, pada sektor perumahan dan utility itu cepat dirasai oleh mereka ini. Terutama apabila pendapatan kelompok ini bukan saja ada yang sampai ke sifar, ada yang sudah tidak mencukupi dan daya beli mereka juga terhad, maka kelompok ini paling cepat kita lihat keresahannya dan mereka sangat bergantung kepada bagaimana mereka nak survive ataupun kesenambungan seharian, ya, bila makanan tak mampu dibeli lagi. Jadi sekarang sudah ada, dulu pernah kalau saudara lihatnya, pernah dipanggil bendera putih diletak di depan rumah untuk menyatakan sudah makanan kami sudah kekeringan, jadi sila bantu cepat. Jadi tanda-tanda itu menunjukkan bahawa kelompok ini akan menjadi kelompok rentan, kelompok yang paling mudah terkesan apabila perkara ini nampaknya akan bertambah, inflasi meningkat, harga akan juga meningkat. Walaupun sekarang ni dikatakan satu item tu ada meningkat 20 sen, ada meningkat 50 sen, ada yang meningkat sampai lebih sampai 100-200 kali ganda. Tetapi bila dikumpulkan setiap hari, kita pasti kumpulan inilah kumpulan yang paling rentan, paling tergugat, terutama peniaga dan juga pengguna bawahan. Melihat kepada 3 perkara utama yang disebutkan oleh Cikgu Azmi sebentar tadi, iaitu makanan, pengangkutan dan juga utility, mungkin boleh dikongsikan mewakili pengguna sejauh mana langkah-langkah dan juga strategi yang diambil oleh kerajaan. Contohnya kalau makanan itu seperti ayam, langkah untuk menghentikan ekspor ayam ke luar negara, permit AP juga dihapuskan, juga ada penetapan harga siling baharu untuk ayam, tidak diapungkan
buat masa ini kalau pengangkutan ada subsidi dan juga ribat yang diberikan, termasuklah utility pada waktu ini tidak dinaikkan tarif elektrik dan juga beberapa perkara yang lain. Sejauh mana langkah-langkah dan juga strategi yang diambil kerajaan ini dapat meredakan kebimbangan orang ramai, khususnya pengguna pada waktu ini, Cikgu? Ya, baik. Langkah-langkah kerajaan saya kira kita tahu bahawa kerajaan bukan hanya mendiam diri, kerajaan cuba membuat sesuatu. Jadi bermula dengan hari itu isunya kita membatalkan pengampungan pasaran ayam, telur dan minyak itu, dan kita meneruskan subsidi, dan kemudian itu ada persetujuan antara pengeluar dengan pihak kerajaan apabila kita menetapkan satu lagi langkah, iaitu harga ceiling. Kemudian sudah tentu dengan menetapkan harga ceiling, dengan meneruskan subsidi, perlu ada pemantauan, penguatkuasaan, kerana kita tidak mahu ada pihak yang membuat apa yang dipanggil pencatutan atau profiteering. Di samping itu, polisi yang saya sebut tadi, kita sudah mulai cek balik kita punya ekspor. Ada hal-hal yang sebenarnya negara lain seperti Indonesia dan yang lain sudah menghadkan item yang dia nak ekspor. Jadi langkah-langkah itu ada kesannya, termasuk memberi bantuan wang tunai, so meringankan. Tetapi kepada pasaran, kita rasa kita tak boleh sustain dengan subsidi berterusan, kerana pasaran yang herald ataupun distorted market ini juga akan memberi kesan. Jadi kalau kita terus subsidi, tetapi kalaupun yang sekarang disebut subsidi bersasar, itu sebagai penyelesaian, apapun kita rasa pasaran itu perlu menggambarkan situasi kos pengeluaran dan permintaan. Kita tak boleh subsidi dengan tidak mengambil kira begitu, sebab negara akan jadi terbeban. Itu di peringkat peniaga dan pasaran. Di peringkat pengguna, saya kira tak boleh juga kita lepas tangan mengatakan pengguna hanya komplain. Ada peranan yang harus dimainkan oleh pengguna juga, melihat kepada cara kita melihat ekonomi, cara kita berbelanja harian. Ada hal-hal yang kita berbelanja tidak berhemat. Contohnya ada benda yang tak perlu kita tumpukan makanan, pendidikan, kesihatan. Itu harus diberikan perhatian oleh pengguna. Jadi peranan semua ini, daripada peniaga, pada kerajaan, pada pengguna, itu harus ada apa dia panggil saling melengkap. Kalau tidak, kita akan berada persimpangan dan akan ada sentiasa konflik. Tetapi dari pihak pengguna, memang kerajaan harus memberikan perhatian untuk melindungi pengguna, itu paling utama. Sementara melihat perkembangan perniagaan yang juga memberi kesan pada ekonomi. Kalau peniaga kita juga berhadapan dengan masalah. Cuma dalam hal-hal yang kita selalu dengar sekali-sekala, iaitu monopoli dan juga kartel, itu sifatnya nampaknya bermusiman. Ada sekali ditimbul dan kita harus tangani itu. Tetapi yang lebih penting ialah perlu ada plan jangka panjang untuk soal pendapatan rakyat, pengguna, dengan soal harga yang adil. Ini dua perkara ini. Ini saya kutip daripada ahli pakar ekonomi kita, Tan Sri Profesor Noor Azlan, yang mengatakan dua faktor ini. Pendapatan harus kita perkemas, perbaiki, dan ruang-ruang itu perlu dibuka oleh kerajaan supaya pengguna rakyat dapat meningkatkan pendapatan, manakala harga mesti ditetap secara adil. Jadi tidak ada monopoli jangka panjang, tidak ada yang dipanggil kartel dan sebagainya. Jadi dua faktor inilah yang harus difikirkan oleh pengguna dan juga kerajaan dan peniaga. Cikgu, mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan mewakili pandangan pengguna dan juga mengutamakan kebajikan dan juga keselesaan pengguna pada masa akan datang. Pada pandangan cikgu, perlukah subsidi, sama ada subsidi ataupun subsidi bersasar, perlu diteruskan lagi ataupun sampai bila perlu diteruskan subsidi bersasar ini, dan juga keperluan untuk memberi cash hand out ataupun bantuan tunai kepada kumpulan mereka yang memerlukan, cikgu? Ada selalu kita sebut langkah jangka pendek, langkah semerta, langkah jangka pendek, langkah jangka panjang. Dalam semua itu, kita tengok rantai daripada mula pengeluaran, dan kemudian prosesnya, kemudian pengangkutannya, packaging dan sebagainya, sampai kepada peruncitan.
kita dapati ada masalah di situ. Ya, pengguna selalu merasakan di ujungnya semua ditanggung oleh pengguna. Packaging dan kos-kos semuanya akhirnya pengguna yang harus tanggung. Dan dengan itulah pengguna mesti ada satu sifat yang panggil pengguna bermaklumat. Dan dengan ini, dengan keadaan yang kita ada sekarang ni, di hujung jari saja kan maklumat, ada yang betul, ada betul harus disemak. Tetapi kita sepatutnya menjadi pengguna bermaklumat. Itu nasihat saya kepada pengguna. Yang kedua ialah pengguna harus juga memainkan peranan dia untuk mengangkat haknya, menyuarakan haknya. Ini dimainkan oleh Persatuan Pengguna. Jadi kita harus, kerajaan harus peka dan selalu dengar bahawa ada rintihan itu memang betul-betul berlaku, ya, apabila dia hantar komplain dan sebagainya, dan perlu ada reaksi daripada pihak kuasa untuk mengatasi komplain-komplain itu. Yang ketiga ialah tabiat pengguna itu sendiri, ya, yang saya sebut tadi tentang bagaimana dia memilih, bagaimana dia menentukan ini yang dia nak beli, ini yang dia tidak beli, ini harus didahulukan, ini harus dikemudiankan. Itu maknanya tabiat pengguna itu sendiri harus tercorak. Akibat daripada kita dapati kita semakin berhadapan dengan isu-isu ini. Jadi tidak boleh jadi hanya pengguna pasif, pengguna yang ikut trend, pengguna ikut orang beli, kita beli, orang pakai, kita pakai. Jadi pengguna kita mesti berfikiran kritikal sekarang. Akhir sekali, saya kira nasihat dan pandangan saya ialah kita harus melihat keseluruhan apa yang akan berlaku dalam tempoh setahun dua ini, di mana akan berlaku ekonomi yang agak lembab di peringkat global dan kesannya kepada kita. Oleh kerana itu saya fikir pengguna dan peniaga harusnya mesti ada tekad untuk kita sebagai sebuah negara yang nak maju, tetapi kita punya suatu kesatuan bersama mementingkan masa depan negara. Dan oleh kerana itu saya kira sampai masanya kerjasama itu harus dieratkan dan saling memahami untuk mengatasi masalah yang kita hadapi sekarang dan masa depan. Cik Azmi, mungkin lebih kurang dalam 2 minit akhir ini mungkin boleh dikongsikan. Tadi disebutkan tentang perlunya untuk kita melihat kepada mencorak tabiat pengguna itu sendiri. Tapi pada akhirnya seperti kata Cikgu Azmi tadi, berbalik kepada pengguna itu sendiri, sama ada untuk berjimat cermat atau perlu ataupun perlu mengikat perut. Mungkin boleh dikongsikan tentang bagaimana untuk memperkasakan pendidikan kepenggunaan itu sendiri, daripada aras mana ataupun peringkat mana yang perlu diberi pendidikan tentang pengguna perlu tahu haknya, pengguna perlu tahu cara pembelajaran yang berhemah, dan juga akhirnya bagaimana pengguna itu dapat melakukan tanggungjawab terhadap diri sendiri. Itu yang lebih penting, Cikgu. Itu dua perkataan yang tadi disebut sangat penting. Satu ialah menyedari akan hak, yang kedua juga mengetahui akan tanggungjawab. Jadi dua perkara ini harus dipenuhi oleh pengguna. Hak ialah kita faham tentang hak yang 8 hak asas yang selalu disyarahkan oleh banyak penceramah-penceramah tentang kesedaran pengguna, tetapi kebertanggungjawaban, tanggungjawab pengguna juga perlu ditingkatkan, sebab kita tidak, kalau tanggungjawab kita dipenuhi, hak kita akan juga dapat dipenuhi. Nasihat saya ialah kita sedang berhadapan dengan satu lagi ideologi baru yang dipanggil ideologi consumerism. Ya, dan ini sedang menguasai dunia, menguasai kita setiap hari. Dan kalau kita tidak mengawal diri kita, ada kawal diri atau dipanggil kendiri, apapun kerajaan bantu atau buat undang-undang atau penguasaan, itu tidak akan berhasil. Dia mesti datang juga daripada pengguna, memainkan peranannya, melihat secara kritikal cara kita menggunakan, cara kita membeli, konsumsi kita, apa yang patut kita pakai dan tidak. Jadi kesedaran daripada kita, apa yang saya sebut sebagai bottom up ni, daripada bawah pengguna, dia akan memberi kesan kepada aliran dan cara negara kita mengendalikan ekonomi untuk masa depan. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Azmi atau Encik Muhammad Azmi Abdul Hamid. Encik Muhammad Azmi adalah pengerusi Majlis Penasihat Pengguna Negara yang berkongsi sedikit pandangan melihat pada realiti semasa dan juga keadaan sebenar bagi sektor ataupun kumpulan pengguna berdepan dengan cabaran kos sara hidup yang tinggi dan juga inflasi makanan yang tinggi. Baik, sekiranya itu saja untuk waktu ini. Agenda awal ini, saya Fauzin, kita jumpa lagi.